laporan ini. Jika dilihat secara menyeluruh, prestasi keuangan pada tahun 2023 berada pada tahap yang baik apabila perbelanjaan negara meningkat seiring dengan peningkatan terimaan. Nisbah defisit kepada KDNK menurun daripada 5.5% kepada 5.0%. Namun kebimbangan terarah kepada hutang negara yang saban tahun meningkat. Dalam tempoh 1 tahun sahaja, kita menambah lagi hutang berjumlah 92.9 bilion. 92 bilion ini bersamaan dengan 30% daripada hasil negara. Jadi oleh demikian terbuktilah bahawa mana-mana kerajaan yang mentadbir Malaysia pun pada ketika ini adalah mustahil untuk menurunkan hutang dengan kadar yang segera. Malah peningkatan hutang 92 bilion ringgit Malaysia ini bersamaan dengan perbelanjaan pembangunan tahunan bagi Kementerian Pendidikan sebanyak 15 kali ganda. Kementerian Kesihatan 15 kali ganda. Kementerian Pertahanan 92 bilion ini 13 kali ganda daripada perbelanjaan Kementerian Pertahanan. 10 kali ganda perbelanjaan Kementerian Kerja Raya. Itu sebagai perbandingan. Kerajaan perlu segera meningkatkan hasil negara dan menggerakkan usaha meneroka sumber pendapatan baharu. Rakyat mahu agar kerajaan mengecilkan jumlah hutang supaya lebih banyak peruntukan dapat disalurkan untuk projek pembangunan. Saya membaca kenyataan daripada Menteri Ekonomi bahawa hutang ini akan berjaya diturunkan dijangka pada tahun 20 bermula tahun 2027. Kalaulah ada suatu penjelasan yang terperinci, saya minta supaya dapat dimaklumkan di dalam dewan ini bagaimana ia boleh diturunkan bermula tahun 2027. Dari sudut terimaan hasil, kita menyaksikan peningkatan sebanyak 20 bilion ringgit Malaysia atau 7% pada tahun 2023 berbanding tahun sebelumnya. Ini didorong oleh pertambahan kutipan daripada cukai pendapatan syarikat, individu dan petroleum. Prestasi kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih baik telah dipengaruhi oleh amount kutipan cukai makmur dengan pendapatan bercukai melebihi 100 juta ringgit Malaysia. Kerajaan perlu meneliti punca beberapa jenis cukai mengalami penurunan kutipan seperti cukai pendapatan koperasi, cukai keuntungan harta tanah. Kementerian dan agensi kerajaan yang berkenaan perlu untuk mengenal pasti sebab dan mengambil tindakan yang sewajarnya supaya sama-sama dapat meningkatkan hasil negara. Tindakan kerajaan juga yang mengumumkan pelepasan cukai income tax pendapatan contohnya 80 juta ringgit Malaysia kepada Unitar sebagai contoh. Satu bentuk pelaksanaan polisi yang agak tidak konsisten dan ia mendedahkan kepada kelemahan dan risiko. Kita mahu tanya, bagaimanakah kerajaan meletakkan parameter-parameter institusi yang mendapat pelepasan daripada cukai ini seperti Unita yang mendapat pelepasan 83 juta ringgit Malaysia. Memandangkan unit Unita diberikan bukan Unita, UTA, Universiti Tun Abdul Razak diberikan pelepasan selepas membuat rayuan, keputusan membenarkan dia diberi selepas membuat rayuan, keputusan ini mungkin menggalakkan gelombang rayuan yang serupa daripada organisasi lain yang menghadapi liability cukai yang boleh membebankan LHDN yang menyebabkan kelewatan dalam pemprosesan cukai yang sah. Membatalkan hutang cukai ini memberikan kelegaan segera kepada institusi terbabit, tetapi ia datang dengan risiko tertentu. Bagaimana pula kalau PKS SME selepas daripada ini semuanya pakat memohon untuk dibatalkan pelepasan cukai, apa pula sikap kerajaan pada masa itu? Saya nak sokong hujah YB Bakri tadi bahawa di antara kaedah untuk meningkatkan pendapatan ialah mengoptimumkan aset kerajaan. Di antara aset kerajaan yang boleh dioptimumkan ialah tanah-tanah yang dimiliki oleh kereta api atau KTMB di tepi-tepi landasan kereta api ini yang luas. Semoleknya ia disewakan kepada penduduk tempatan. Polisi itu sudah ada. Tetapi saya mendapat aduan daripada sebahagian daripada penduduk saya. Prosedur untuk menyewa tanah milik KTMB ini agak sukar dan payah. Kalaulah diberikan peluang kepada rakyat di sekitar jalan-jalan ataupun landasan kereta api ini untuk membina gerai sebagai contoh, gerai-gerai kampung dengan view yang cukup cantik, bila diviralkan, ia boleh meningkatkan pendapatan dan industri hiliran bagi mereka yang berada di kampung-kampung. Tuan Di-Pertua, berikutnya saya kita menyambut baik saranan yang dikemukakan oleh Jabatan Audit Negara, terutamanya melibatkan pengurusan keuangan syarikat-syarikat kerajaan. Dalam siri laporan oleh Jabatan Audit Negara yang lalu, bukan sedikit kelemahan dan ketirisan pengurusan keuangan yang diamalkan oleh syarikat kerajaan.
Justru kita menyeru supaya hapuskan amalan membazir, berbelanja sambil lewa dan tidak teliti dengan penggunaan setiap sen duit rakyat. Jangan menunggu laporan audit keluarkan barulah kita nak bertindak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Basir Mas.